Hi guys, Assalamualaikum. Welcome to the live. Jadi hari ni kita akan buat integration. A very good topic for today. Sekejap. Okay. Agak semua clear Okay. Okay. So hi guys, Assalamualaikum. Welcome to the chat. I hope anyone in the chat ada dalam chat. Welcome guys. Hari ni kita akan cerita pasal integration, a very good topic yang kita boleh bincang lah. Okay. Sekejap kita akan tunggu dulu. So bila kita hai semua, Assalamualaikum. Welcome to the chat. Welcome to the live. So hi, saya Seham, your maths and also your accounting Twitter. So hari ni kita akan bincang pasal integration. Kita akan cerita pasal area under the graph, macam mana kita nak buat area menggunakan integration. Okay. 6. Okay. Dengar suara saya tak? Dengar Okay. So hi guys, Assalamualaikum. So kepada yang baru berjumpa, hi, nama saya Seham. Saya akan ajar awak math dan juga accounting untuk form 4 dan form 5. Jadi hari ni kita akan buat integration. Kita akan cerita macam mana kita buat integration dalam graph. Okay. Jadi sebelum tu saya briefing sedikit apa benda yang kita akan belajar pada hari ni. Itu tentang integration lah. Apakah itu integration, apa yang awak belajar dalam integration dan sebagainya. Salam cikgu, ni subjek apa? Inilah subjek matematik tambahan ADMAT tingkatan 5 form 5 Kamiran. Apakah itu integration? Okay, so inilah chapter form 5. Kita tunggu ramai sikit boleh? Kita start. Boleh? Okay. Jadi hari ni kita nak cerita macam mana integration ataupun dalam bahasa mudah yang belajar dalam BM lah, iaitu kameran, digunakan untuk mencari luas. Tapi saya cerita dulu basic kepada integration. Okay. So pertama, dalam integration sebenarnya kita belajar untuk banyak benda. Sebenarnya kalau you belajar chapter perbezaan, which is form 5 bab 2, ini merupakan kalau tak silap saya songsangan dia lah ataupun derivative. Jadi sebenarnya kalau kita belajar betul-betul integration, okay, kita dulu. Oh, sorry, typo. So integration ataupun dalam bahasa BM dia kameran adalah songsangan kepada pembezaan differentiation. Dia adalah pembezaan dia. So kita tengok. Okay. So benda ni adalah benda yang lain dah. So dia bermain dengan differentiation. Okay.
So, integration dengan div ni, dia adalah dua benda yang berlainan. Jadi, bila you nak belajar integration or kamiran, you kena faham dulu macam mana nak cari differentiation or actually kamiran. Okay, so kita pergi dulu macam mana nak fahamkan integration. Okay, contohlah saya bagi satu contoh yang mudah kat korang semua. Okay, contohlah kita belajar ya. Okay, dalam integration kita ada dua benda yang you guys kena fokus, iaitu kamiran basic lah. Jadi, apakah kamiran basic dia? Iaitu kamiran tak tentu or undefined integrals dan kamiran tentu. Defined integrals. Kamiran tak tentu, kamiran tentu. Kamiran tak tentu ni dia adalah satu kamiran yang actually kita tak tahu tau macam mana dia macam tak ada had. Selalunya kalau kau jumpa simbol integral tu, inilah simbol integralnya. Simbol ni. Simbol tu dia tak ada had. Sebab tu nama dia kamiran tak tentu. Sebab kita tak boleh tahu berapa had dia. How limits are the integrals are. So, katakanlah saya tulis kat sini. Contohlah saya bagi kat sini ya. Contohlah dy over dx sama dengan 6x tolak 2. Contoh. Itu adalah dia punya contoh. Okay, sekarang ni bila dia cerita pasal dy dx sama dengan 6x tolak 2. Contohlah, ini yang udah differentiate. Contoh, macam mana nak cari integrate dia, babe? Okay, sekarang ni nak cari integrate dia adalah ambil balik yang ni. Fokus kat sini dulu. Yang dy over dx ni. Macam mana kita nak integrate dia? Ambil yang ni, kita pecahkan dua. Pecahkan dua tu macam mana? Kita ambil y, kita pecahkan dua. Sebab y ni dia boleh pecah macam ni. D over dx. D over dx itulah your punya differentiation. And y tu adalah dia punya simbol apa, asas. Actually dalam bahasa dia kepala dia, y. Thank you Ryan bagi gift. Okay, so kita sambung. Sekarang ni macam mana kita nak nak jadikan dia as integrate. Sekarang ni kita dapat sini lah 6x tolak 2. Right now apa benda yang kita boleh buat? Kita campak. Campak apa tu? Campak yang sini pergi sebelah kanan. So kita campak lah benda ni pergi belah kanan. Kita campak dia. So dia akan jadi y. Okay, D akan tukar jadi integrals. Pandai. So y akan jadi integrals. And dx tadi akan duduk sebelah kanan lah. Kita ni dx. Inilah dia. Dan you akan dapat, sekejap buat atas. Tak boleh buat atas. Okay, so buat atas. Okay, dan you akan dapat jawapan akhir dia macam mana? Okay, cuba komen, type dekat komen macam mana kita nak integrate. How kita nak integrate. Macam mana integrate? Okay, macam mana integrate? Macam mana kita nak integrate? Plus 1. Apa yang plus 1? Kita kena buat apa dulu? Kita kena, kalau integrate, kalau kita belajar differentiation or pembezaan, kita kena power bawa depan, power tolak 1. Betul? Power bawa depan, power tolak 1. Tapi kalau integration or kamiran, dia akan jadi apa? Power tambah 1 bahagi power baru. So sekarang ni saya repeat balik. Saya cakap apa ni? Power tambah 1 bahagi power baru. Sekarang ni kita tengok dulu macam mana nak integrate dia. So sekarang ni y sama dengan 6x kuasa 1. Dia akan jadi apa, berapa dalam jawapan? Lepas kita integrate. Jadi berapa lepas kita integrate? Babe, jawab. Berapa kalau kita integrate dia? Dia akan jadi 6x kuasa 1 tambah 1. Dia akan dapat 2 kat bawah. Sebab 1 tambah 1 tu equal to 2. Jadi macam saya cakap tadi, power tambah 1 bahagi power baru. Yes, 6x kuasa 2 tapi dibagikan dengan 2. Ya, sebab saya cakap tadi apa? Power tambah 1 bahagi power
baru. So dia akan jadi 6x kuasa 2 tambah per dengan 2. Tambahkan, tolakkan dengan 2. Sebabkan sekarang ni 2 tu tak ada power. Jadi sebenarnya dia ada power, tapi dia jadi 2 kosong. 2 tambah kuasa kosong tambah 1, dia akan jadi 2x. So patutnya kita akan dapat apa? Sini boleh matikan kan? Sini boleh matikan, dia akan jadi 3. Okay, tak payahlah potong. Okay, so you akan dapat sini ialah 3x square tambah tambah pula, tolak 2x. Sebabkan power 1 tadi tak perlulah kita nak bahagi dengan 1 kan, sebab 2 bagi 1 1 lah. Tambah C. Ini yang penting. Bila kita buat integration, student selalu salah nampak ataupun student selalu tak perasan bila kita nak differentiate. Bila kita nak integrate, dia akan miss out yang mana? Yang ada kuasa yang ada C. C ni penting sebab kita nak menunjukkan yang ini adalah kamiran tak tentu. Indefinite integrals. Boleh? Boleh atau tak? In the chat. Tak boleh Okay, so seterusnya kita pergi kepada kamiran tentu. Sekarang ni, kamiran tentu ni dia adalah satu konsep bila kita kena cari nilai untuk integrate, hasil integrate. So, okay, katakanlah kan kita dapat tadi mana integrate I tadi. Katakanlah kita kena integrate yang ni. So, sekejap saya buat ke sebelah. Terletak. Okay. So, katakanlah tadi kita dapat integrate 6x tolak 2 dx. Okay, katakanlah kita tulis macam tu lah, babe. Tiba-tiba saya letakkanlah satu had dekat sini, 1 dan 2. Macam mana kita nak cari dia punya integrate? Macam mana kita nak cari jawapan dia? First, you kena buat apa? Integrate dalam. You integrate yang belah dalam tu dulu. Okay, integrate belah dalam tu dulu untuk dapatkan hasil integrate. Tadi kita integrate tadi, kita dapat sama dengan, okay, ni kita tengok okay, dia akan dapat sini, tadi kita dapat 3x kuasa 2 minus 2x. Yang ni tak payah tambah C sebab ini adalah kamiran tentu. Dia ada had. Tadi bila kita buat kamiran tak tentu, dia tak ada had. Jadi kita kena plus C as a constant. Pemalar. Yang ni kalau you belajar dalam buku ada mention about it. I tak ingat nama dia apa, nanti kita boleh refer balik. Okay, so sekarang ni kita kena letakkan had. Sekarang ni had dia lah 1 ke 2. 1 ke 2. Okay. Sekarang ni setakat ni semua orang faham Setakat ni semua orang faham Boleh ngam Sebab insyaAllah kejap lagi yang ni awak akan belajar dalam luas. Awak kena apply dalam luas. Ni adalah AdMaths. This is AdMaths chapter 3 form 5 kamiran integration. This is AdMaths. Okay, setakat ni semua faham sebab saya ajar ni mungkinlah ada orang dia tak boleh go with my pace, but I will teach you slowly insyaAllah. Okay, tadi sekarang ni kita dah dapat dah dapat yang ini, dah dapat yang akhir ni. Jadi kita dah integrate. Nak buat apa pula? Masukkan nilai. Masukkan nilai tu macam mana? Ambil lah 2 dengan 1 tadi ni, dia akan jadi, okay, you akan jadi kat sini 3. Buat besar sebab dia ada buat kurungan nanti kan. Okay, dia akan jadi kat sini as 3 kuasa 2 tolak 2 kurungan tutup tolak. Dia dah buat kurungan kat sini pun boleh, ikutlah kurungan apa-apa pun. Yang penting untuk mengasingkan. Sebab kan yang ni, sekejap saya copy balik sebab benda sama je kat sebelah ni. Okay, mana tadi? Okay lah. Allah. Okay, copy balik. Lepas tu kita copy kat sebelah. Dapat. Okay, so right now dah dapat ini. Okay, so kita tutup kurungan. Sekejap, siapa ni? Hello, hi Hakim. Sorry, saya baru tau dalam this
channel. Mungkin korang tak kenal saya lagi. I'm really sorry. Kalau siapa yang kenal saya daripada grup lama, InsyaAllah diorang tahu saya lah. Okay. Jadi kita akan tengok bit by bit pasal ni. Okay dah. So sekarang ni kita nak buat apa pula? Masukkan nilai. Bila masukkan nilai, kita masukkan dua ke? Masukkan dua dulu ke masukkan satu dulu? Cepat jawab dalam komen. Masukkan dua dulu ke masukkan satu dulu? By the way, siapa yang tak kenal, saya Seham. I'm a new tutor for Brainstormers. So hi semua. Minta maaf sangat-sangat kalau korang kata suara saya sama dengan tutor lain. I'm really sorry. I'm a new tutor here. Dua dulu. Okay, masukkan dua dulu. So kita ambil dua tadi kan. Okay, ambil dua. So dua. Lepas tu baru masukkan satu. Okay, kat sini I want you guys to tekan calculator please for me. Please tekan calculator sekejap. Berapa dapat jawapan akhir dia? Berapa dapat? Sini patutnya dia akan dapat 202 4 kali 2 4 kali 3 adalah 12 tolak 4. Kat sini tolak 3 sini 1 1 3 2 tolak 1 2. So you akan dapat berapa jawapan akhir dia? Berapakah jawapan akhir? Berapa jawapan akhir? Berapa jawapan akhir? Cepat 7. Yes, thank you so much. Jawapan dia ialah 7. Okay, ngam. Okay, dapat dah ke? Okay. So, ini adalah kameran tentu. Apa beza dia dengan kameran tak tentu? Kameran tentu dia ada had. Bila ada had, dekat sini, you can determine berapa you nak kira nilai akhir. Sebab tu, you akan dapat 7. Tak perlu tambah C. Dia tak sama macam you belajar indefinite. Indefinite tadi, kan, kita belajar kan tambah C, betul? Kalau dekat definite, kita belajar untuk cari nilai akhir kat sini. Okay. Boleh. Okay. Ngam soy. Okay. Okay. Kita pergi pada next part. Which is kita nak cari ni, kita fokus kita adalah kepada mencari luas. Okay. Boleh ke guys? Boleh ke? Kita fokus untuk cari luas. Okay. Cari luas Okay. So, ini tajuk kita pada hari ni sebenarnya. Okay, boleh. Ngam. Thank you guys. Okay. Bila kita bercerita pasal... Oh, sorry. Lupa. Patut kita ada benda ni kan? Okay. Dalam kameran, dia sebenarnya cerita untuk buat kameran adalah untuk dua benda. Pertama, luas di bawah graf. Kedua, isi padu janaan. Okay. Saya bagi satu contoh lah. Okay. Nampak ni? Situasi biasa lah yang kita selalu jumpa. Oh my god. Tertipu. Okay. Kejap saya padam dulu. Oh my god. Sekejap. Tak apalah, korang tunggu Okay. So, situasi biasa. Kita pergi dulu pada situasi biasa yang kita selalu jumpa dalam SPM level lah. Okay. Kalau kita belajar chapter, kalau you guys belajar lah chapter graf gerakan, kita belajar dalam form 4. Chapter 6 kot. Chapter 6 ke chapter 7, saya tak ingat. Di mana you guys kena cari luas bawah graf. Kalau katakan soalan ni keluar dekat SPM. Okay, dia suruh cari luas bawah graf. So, macam mana... Sekejap Okay. Macam mana kita nak cari luas bawah graf ni? Kita buat apa? Kita just guna formula biasa yang kita selalu guna, which is 1/2 darab tapak darab tinggi. Tapak kita berapa? Tapak kita dalam jadual ni ialah 4. 0 to 4. 4 lah jarak dia. Okay. Dan kemudian kita punya tinggi tu berapa, babe? Tinggi kita berapa? 3. So right now kita dah dapat dia punya tapak dengan dia punya tinggi. So kita just gunakan formula untuk dapatkan formula. Oh, sekarang kita dah dapat jawapan dia 6 unit square. Sebab dalam ni dia tak ada penggunaan cm, meter, kilometer, milimeter. Bukan salah itu isi padu saya. Bukan. Okay. Dan penggunaan dia kita akan guna units. Kalau you guys ingat betul-betul, unit ni kita akan guna waktu dalam 2 chapter. Pertama ialah chapter, if I'm not mistaken lah, 2 chapter. Chapter integration ni ialah satunya. Another chapter is if I'm not mistaken, geometric coordinate. You akan belajar macam mana you nak buat
how to calculate luas polygon. Luas polygon you kena cari guna unit. Boleh? Melainkan soalan tu anggap satu unit tu adalah 1 cm. Bergantung kepada soalan. Okay. So next part. Bila, okay, katakanlah saya tak nak guna cara biasa. Tak nak guna 1/2 tapak darab tinggi. 1/2 times height times apa benda dah bahasa Inggeris dia untuk tapak ground. Tak nak. Saya nak guna cara integration. Macam mana? Tak dah. Sekarang ni kita boleh guna formula. Formula dia ialah apa? Integrals a to b y dx. Jadi kita boleh gunakan formula ni, apply balik. Ambil yang ni tadi, kita ambil yang y sama dengan negatif 3/4 tambah 3, negatif 3/4 x tambah 3 tadi, apply dalam ni, buat macam saya ajar tadi. Dan kita terus settlekan macam ni. Okay. Kita kita integrate macam biasa, kemudian baru kita masukkan nilai, baru dapat jawapan dia. Sama kan? Okay, nanti nota ni saya bagi dalam grup. Okay, nanti saya akan tanya admin lah sama ada diorang boleh upload tak dalam grup nota ni. Okay. Okay, ni soalan biasa lah. Ni soalan klise SPM. Katakanlah dia bagi yang rare sikit. Nampak ni. Sudah. Dia bagi yang macam ni pula. Apa kejadahnya? Jadi, macam mana, link group mana? Nanti saya tanya dulu admin. Sebab saya baru lagi. Jadi, saya tak tahu sangat nak share kat mana. Nanti saya cuba try tanya admin lah. Okay. So, this is the second one. Macam mana kita nak guna formula. Kalau bagi quadratic lah, kalau ni quadratic ni biasa juga, selalunya korang boleh cari, tapi mungkin a bit complicated lah. So korang boleh guna tadi yang macam ni, sama je macam tadi. Kita ambil balik y tadi, ambil equation asal yang y ni, yang y ni lah. Kita ambil dia punya equation. Okay, lepas tu kita terus masukkan kat bawah ni, di mana ni equation dia. Equation dia tadi kita masukkan dalam integrals punya formula. Lepas tu you integrate macam biasa dulu. Lepas tu baru masukkan nilai. Lepas tu baru dapat. Ini sebenarnya dia punya method lah sebenarnya kan, kalau ikutkan macam mana nak buat kan. Mungkin a bit complicated, tapi saya akan ajar. Okay. So setakat ni mungkin korang tak faham sikit, a bit confusing how I'm teach. Setakat ni semua faham ke? Mungkin a bit confused lah sebab saya tak terangkan lebih lanjut dengan topik luas ni. Okay. So setakat ni semua orang boleh go ke? Semua orang masih lagi berada di dunia nyata ya? Saya takut ada yang dah melayang pergi alam lain. Saya risau. Semua masih lagi ada dekat sini Semua ada dekat sini Okay, faham. Thank you. Okay, thank you Syah. Thank you so much. Okay, setakat ni semua boleh faham ya? Okay, so right now kita cerita pasal luas di bawah graf. Okay. Saya takut ni sebab saya jarang lah handle TikTok. Saya ni bukan budak TikTok. Tapi kalau awak nampak saya dekat TikTok tu, saya risau kamu jumpa kembar saya lah. Okay. So, bila kita cerita pasal luas, macam mana kita nak determine luas tu? Kalau dalam formula, ini formula dia. Babe, dalam SPM, dia ada 2 type of formula yang korang akan jumpa. Iaitu, yang ni lah. Yang firstnya, yang ini. This is the first one. Integrate y dx dengan integrate x dy. Yang famous lah. Yang selalunya lah. Yang famous yang korang selalu jumpa. Yang korang selalu jumpa lah selalunya. Sekejap lain tak ada. Sekejap. Okay, kejap harap line berfungsi ya guys. Okay, so right now okay, saya ulang balik dalam luas, kita ada 2 benda yang kita akan cerita lah. Terutamanya in the part of macam mana kita nak tahu formula apa yang kita kena guna. Okay, semua setakat ni ada Ngam soy saya takut ada yang lost. Okay, bila kita nak gunakan 2 formula ni, iaitu integrate y dx dengan integrate
X dy. So dekat mana kita boleh guna, babe? Dekat mana, babe? Okay. Ya Allah, terkeluar pula. Astaghfirullahaladzim. Okay, dekat mana kita boleh guna? Okay. Dekat mana? Okay. So kita pergi pada apa, integral y dx, iaitu bila kita nak kena cari apabila dia punya kedudukan ataupun dia punya, orang kata apalah kan guys, dia punya integral lah, dia punya luas tu, dia cecah dinding dekat paksi y. Ni saya panggil dinding tau. Lantai lah, lantai kan, nampak senang korang faham. So lantai dia ni, this is lantai lantai dia cecah dekat X, dan dinding dia cecah. Kalau kita ni dinding dia tak sentuh pun. Kalau mungkin lah korang akan cakap, oh bang, dia punya apa sir, dia punya tu cecah je apa paksi y. Tapi sekarang ni kita tengok lantai, sama ada lantai dia cecah paksi y, atau dinding dia cecah paksi lantai dia cecah paksi x, atau dinding dia cecah paksi y. So sekarang ni lantai dia cecah paksi x. So okay, babe, sekarang ni bila dia cecah lantai paksi y, paksi x, kita kena guna integral y dx. Jadi kita kena tulis d paksi x. Nampak dia kan? Betul. dx macam d paksi x. Macam tu So bila d ni ataupun senang cerita d paksi x, ataupun bahasa lain lah korang nak guna, dinding lah. Ada orang guna dinding, ada kata dinding, ada kata di lantai dan sebagainya. Itu ikut korang lah. Yang penting korang faham. Okay, so maksud dia sekarang ni dia mencecah lantai kat sini paksi x. Okay, so dinding dia mestilah of course di bawah lantai, di lantai paksi x. Boleh? Okay, setakat ni semua ngam ke? Semua ngam ngam. Okay, bagus. Okay, so seterusnya kita pergi pada integral x dy. Sekarang ni tadi kita cerita pasal lantai. Lepas tu sekarang ni kalau x dy, x dy. Okay, x dy ni maksud dia apa? D paksi y. Tadi kita cerita pasal D paksi x, sekarang ni D paksi y. So bila dekat D paksi y, bermaksud ke dia punya apa ni, babe? Lantai or dinding. Ikut korang lah nak panggil dinding ke, nak panggil lantai ke, sebab kadang-kadang kita punya confuse. So di dinding, sini lantai. Nampak ya? Sekarang ni konsep dia adalah dx kita sentuh lantai, dy kita sentuh dinding. Boleh Okay. So sekarang ni bermaksud dia sentuh dinding dan dia sentuh paksi y. Betul atau tidak? Right or not? Right or not? dy akan sentuh dinding paksi y lah. dx akan sentuh lantai paksi y. Paksi x. Betul tak? Terlanjur. Right. Betul Ngam. Bagus korang. Korang ni bagus Memang anak didik terpuji lah. Apa begitu saya cakap, anak didik terpuji. Okay. So bila saya cakap dx lantai, dy dinding. Nampak Ngam Semua faham Okay. Allah. Semua faham So kita cakap tadi. Okay, ulang. 1, 2, 3. dx lantai, dy dinding. Tapi kena faham siapa kepala, siapa ekor dia. Kepala dia ialah kalau y dx. Y dx. X dy. Saya ulang X. Sekarang ni kan situasi dia ialah y dx, x dy. Itu je. Dia tak boleh x dx, y dy. Tak boleh. Dia kena
Y dx, X dy. Okey, ngam. Okey. Jadi, selalunya dalam situasi SPM, korang akan jumpa spesies. Spesies bukan spesies terancam, tapi spesies duduk di kawasan atas, duduk di kawasan bawah. Apa benda lah kan? Kejap atas, kejap bawah. Sama lah juga macam kehidupan je. Kejap ada di atas, kejap ada di bawah. Macam itulah yang kita kena amalkan. Apabila kita ada di atas, kita kena sentiasa melihat ke bawah. Dan apabila kita berada di bawah, kita kena berdoa supaya kita dapat mencapai sama tahap macam dekat atas. Tiba kita buat ceramah ya. Pelajar NMAT pun kadang-kadang kita kena relate juga dengan agama, babe. Okay, so sekarang ni kita pergi dulu macam mana kita nak settlekan kawasan atas. Ataupun ada satu orang panggil ni bumbung. Taklah bumbung sangat kan. Lebih kurang lah kan kawasan bumbung macam ni. Okay, semua nampak ke? Oh, setakat ni right now semua okay ke? Right or not? Semua okay tak? Ngam tak? Ngam tak? Semua ngam Okay, semua ngam sebab saya akan cover 2 soalan. Sempat kot. Tak tahulah sempat atau tidak saya cover 2 soalan. So kita ada lagi 15 minit untuk cover. Okay, so right now kita teruskan a beats kepada wah, tak boleh. Okay, a beats kepada dia punya ni lah. Okay, ngam okay. So okay, pertama kita tengok dulu kawasan luas kawasan berlorik kita. Kawasan atas, bila dia duduk dekat belah atas, sekarang ni macam terapung tau. Bukan kerajaan langit dia terapung. Bukan, itu lain. Sekarang ni bila dia terapung, dia kena ada bawah. Bila ada bawah, kita kena buat apa? Full tolak yang bawah tu. Sekarang ni dia ada lopong tau. Dekat sini ada lopong. Nampak tak lopong ni guys? Ni lopong dia. Ni macam lopong. So bila ada lopong kan, bila ada lopong lah kan, ada lopong tu, apa benda kita buat? Kita kena apa? Kita kena ambil. Jadi macam nak ambil tu macam ni. Ni cara dia. Okay, macam nak ambil tu. Sorry. Okay, macam nak ambil tu, kita kena tolak. Bila kita kena tolak, ambil full. Allah, ambil yang full lah. Maknanya daripada bumbung sampailah bawah, sampai ke lantai. Pada bumbung tadi sampai ke lantai. Tolakkan dengan daripada yang kita nak potong tu, yang FX tu lah. Kan tadi kita nak cari untuk FX. FX ni tolak. Sekarang ni yang ni bumbung, yang ni awak punya bumbung, yang ni awak punya zinc. Awak punya zinc lah, ataupun dalam bahasa budaya macam yang punya penutup lah. Kan kita ada macam kita ada bulat dan juga yang straight. So yang straight ni buat apa? Tolak lah. Kan sebab tu kita dapat ni. Ataupun kawasan dia, contoh lah bagi mudah. Sekarang ni you ada kawasan, segitiga. Untuk ni tiba sikit kan. Kita belajar contohlah macam mana nak fahamkan konsep ni. You buang segitiga ni, you akan dapat yang tepi-tepi ni kan. You akan dapat tepi-tepi ni. So tepi-tepi ni macam mana kita nak buat? Kita tolak. Betul? Jadi buat apa? Semua ni kita tolak dengan yang segitiga ni untuk dapatkan yang tinggal, which is yang this one. Betul tak? Kita nak cari yang this one saja. Yang saya lorik balik ni, this one je yang kita akan cari.
Faham? Sama juga dengan konsep yang kita buat yang ini. Kita akan cari baki yang dekat atas je. Sebab tu kita ada formula ni. Jadi kita file Okay, ni kat apa? Nama kaedah kawasan atas ataupun bumbung. Ikut korang lah nak panggil apa. Okay, so ni adalah kawasan atas. So next one, kawasan bawah. Setakat ni semua ngam ke? Ngam soy? Ngam ke? Kenapa saya akan tanya? Sebab saya takut awak lost. Kalau tak faham, kita boleh repeat. InsyaAllah kot. Next time, insyaAllah. Saya tak pasti. Kita nak buat bila lagi kan dengan korang. Session kita ni ke apa. Maybe masuk kelas ke. Oh alah. Okay. So seterusnya kita pergi kepada kawasan bawah. Bila cari bawah, maknanya kawasan mangkuk. Macam kawasan mangkuk kan. Macam dapat mangkuk kan guys. Macam dapat mangkuk. Jadi macam mana kita nak cari mangkuk tu? Okay, nak cari mangkuk tu kita kena apa pula? Ambil penutup, tolak bawah. Ambil penutup ni, tolak dengan bawah ni. Tak nampak sangat. So kata lain ni. Kita ada dia punya atap tu. Dan kita kena cari bawah dia. So sekarang ni situasi dia lah. Ni atap dia. Dan ini dia punya mangkuk dia. So kita kena tutup. Kena tutup lah. Kita kena buang. Kita nak dapatkan yang sini saja. Betul? Jadi apa kita buat? Kita kena buang yang ni. Betul tak? So apa kita buat? Contohlah ni kotak. Ni kotak korang. This is your kotak. You ada yang ini. You nak yang ini je. Kejap Kita bagi description supaya korang faham. Allahu Akbar ya. Semoga kita diberikan kemudahan. Okay. Lepas tu kita ada yang merah. Merah tu yang mana? Merah. Ambillah merah. Kita ada yang ni. Inilah merah. Okay, persoalan saya sekarang. I want you guys to answer. Kita akan tolak yang merah. Allah. Kita akan tolak yang merah ke yang kita akan tolak. Okay, sekarang ni semua memang confirm kita akan tolak. The full thingy. Tolak dengan yang merah ke yang hijau untuk dapatkan baki. Mana baki macam ni? Tolak yang merah ke yang hijau untuk dapatkan macam ni. Yang kita punya tadi tu. Cepat. Cuba komen. Yang merah ke yang hijau? Merah. Kejap, saya ulang balik Saya takut mungkin ada tak faham. Sekarang ni kita nak yang mangkuk ni saja. Bila kita nak yang mangkuk ni saja. Kejap, saya ulang balik Saya takut mungkin ada tak faham. Okay, bila kita nak mangkuk ni saja, kita tolak merah ke hijau? Yang ni lah. Kita nak yang A ke B? This is A, this is B. Kita nak yang B. Yang merah lah. So jadi full tolak B. Yang merah ni dapatlah A. Kita padam Contohlah kita padam Contohlah kita nak B merah. Orang ganu atau merah ni. Okay, so kita buang yang merah ni. Put. Datang habis lah. Tinggallah merah. Dapatlah yang tu. Dapatlah yang hijau. Yang A tadi. Sama tak?
Sama. Kurang boleh ni sebenarnya. Nampak? Ngam. Okay. So sekarang ni, dah 453. Oh my god, lajunya. Sempat saya cover soalan ni. Okay, macam ni lah. Kau tengokkan, inilah dia punya keseluruhan dia. Okay, boleh Okay, so saya ada soalan sebenarnya guys. Aduh, sempat ke tak ni Kita buat yang ni dulu lah guys. A bit rush sebab sekarang ni saya akan habiskan dalam pukul 5. Tapi saya je sempat 5 lah kot. Tengoklah macam mana sebab saya nak cover banyak ni sebenarnya. Tapi tak apa, kita teruskan. Soalan mana yang tu? Okay, kita buat yang ni lah. Part markah ni dia panjang sikit. Dia pendek sikit lah. So sekarang ni guys, the first thing yang kita kena buat dalam ni, tengok dulu dia ke arah mana. Dia ke arah paksi X ke paksi Y, dinding ke lantai. Ni ke sini. Kantol lah jawapan. Tak apalah. Aduh, saya lupa lah tadi nak potong. Sekejap ya guys. Aduh, dah kantoi jawapan. Sekejap, benda balik. Agak kau tak nampak ya guys. Aduh, lupa nak kantorkan jawapan tadi. Ya Allah ya Tuhan. Dinding. Aduh guys, kantoi jawapan. Tapi kau tak faham kan? Tak, kau tak faham lagi. Okay. So, sekarang ni kita dapat dinding. Sinilah your guys punya dinding. Okay, guys punya dinding. So, ni dinding guys. So, bila dinding, sini ke paksi X ke paksi Y? Paksi X ke paksi Y? Kalau dinding tadi, saya cakap apa? Dinding paksi Y. Paksi Y. Jadi paksi Y lah. Sinilah paksi Y. So kita buat apa? Kita tengok balik formula. Kita guna integral Y dx ke integral X dy? Kita guna X dy ke Y dx? Cepat Fat. Kita guna X dy. Betul tak tidak? Kita guna X dy. So bila kita guna X dy tadi, so apa? Y. Okay, sabar. Sekarang ni kita guna X dy. Betul Ngam soy. Kita guna X dy. Tapi X dy kita macam ni. X kita macam mana? X kita macam tu. Macam ni babe. Macam mana kita nak buat? Sama ada, Cuba tegang. Macam mana nak buat ni? Dah dia bagi macam tu. Apa kita boleh buat? Ada idea tak? Kembang. Thank you Kiong. Kita kembang. Bila kita kembang babe, kita kembang dia akan jadi. Okay, so kita kembang dulu. Sebab X sama dengan negatif, letak tepi dulu supaya kita kembangkan yang dalam tu dulu. Negatif, sini akan dapat sini berapa? Negatif Y kuasa 2 tolak dengan 3Y tambah dengan Y tolak 3. Lepas tu baru kita kembangkan dekat negatif. Dia akan jadi X sama dengan negatif Y tolak tambah negatif 3 tambah Y tadi lah 2Y tambah Y 2Y tambah 2Y tolak 3. Tambah 3. Kita tambah 3. Jadi bentuk kuat. Yes, jadi quadratic. So sebab tu dapat quadratic. Lengkong kan? Okay. So sekarang ni kita buat apa? Sub baliklah dalam formula. So dia akan jadi
Negatif. Negatif y square tambah 2y tambah 3 dy. Okay, sekarang ni kita nak buat luas. Luas kena ada integral. Kena ada limit. Berapa limit dia? Cuba teka. Tadi kan tu ada jawapan sebenarnya dengan korang. Korang tak nak tegur saya kan. Ada dah jawapan. So, berapakah limit dia? Babe, berapa limit dia, babe? Tadi tekan tu sebenarnya jawapan korang. Korang tak nak tegur saya. Macam mana lah kan. Mak, perseriau saya tadi. Tak perasan. Biasalah kan. Kita buat nota ni nak laju. Berapa? Dia punya limits. Actually, height. Height tu yang AB tadi, yang kita tunjuk tadi. Mana tadi? Ni. Berapa limit dia? Berapa limit dia? Berapa limit dia? Saya takut korang tak kecap ni. Okay. Okay. So, limit dia adalah negatif 1, 3. Sebab kita nampak yang ni tadi kan. Pasal dia kantoi jawapan korang. Saya tak perasan pun. Dah tertulis lah tadi. So, right now, yes, 3 ke 1. So, sekarang ni ada 3 ke 1. Macam ni lah, babe. Apa kena buat? Integrate. Macam biasa. So, bila kita integrate, you akan dapat sini berapa jawapan. Okay, integrate dulu. Bila kita integrate, berapa dapat? Integrate yang first, negatif y kuasa 3 per 3 tambah 2y kuasa 2 per 2 tambah 3 x. Tengok kurungan 1, berapa ni? Negatif 1 Sorry, negatif 1, 3. Next one, kita terus sub dia punya nilai. Berapa nilai dia? Okay. Nilai dia akan jadi, babe, dekat sini. Bam. Berapa nilai dia tadi? Ambil 3, ambil negatif 1. So, dia akan jadi negatif 3 kuasa 3. 3 kuasa 3 per dengan 3 tambah 2 3 kuasa 2 per 2. Babe, kena scam, babe. Lupa tadi nak potong. Dah pernah korang potong lah jawapan akhir tu. Sebab kan sini dengan sini dah mati. Sebab dapat y square kan. Silap. Sini dapat y square. Sebab y square tadi, sini akan dapat jawapan dia ialah berapa tadi? Blank lah. 3 kuasa 2 tambah 3 nampak bunyi dah. Dia dah bunyi macam bunyi marhaban tadi. Okay. Tolak. Kita buat benda yang sama tadi dekat yang x tadi kan. Kita dah buat yang dekat 3 tadi. Kita buat yang kat x pula. Buat kat negatif 1 pula. Negatif 1 kuasa 3 per dengan 3 tambah 2 negatif 1 kuasa 2. Mana ada 2? Luas sudah. Aduh guys. Tak ada mana nak. Okay dah. Okay. Okay. Lepas tu kita ada, terlupa dah je guys. Tambah 3 negatif 1. Okay. Cuba you guys tekan calculator. Berapa jawapan akhir? Berapa jawapan akhir guys? Alang-alang lah tengah calculator terus. Saya dah ada jawapan. Nanti saya share lah. Kalau saya ingat. Berapa jawapan dia?
Sekejap, saya pun tak tahu kalkulator. Saya tak ingat kalkulator saya kat mana. Berapa jawapan dia, guys? Berapa jawapan dia? Satu. Berapa jawapan korang? Cepat sebelum saya bocorkan rahsia. 32/3 ke? Ada lagi ke jawapan lain? Semua setuju? Anda pasti jawapan anda 32/3. 1 juta di tangan anda. Cepat, betul ke? 32/3. Jawapan dia betul. 32/3 unit square. Sebab luas lah. Luas kena dalam square. Atau kau nak tulis dalam popular pun boleh. 10.67 unit square. Itulah jawapan dia. Okay, ngam sempat buat satu soalan je bib dengan korang. Sekarang ada satu soalan lagi. Tapi yang ni saya nak korang buat dulu. Nantilah kalau ada masa saya share jawapan. Okay. So inilah jawapan akhir dia. Jawapan akhir dia. Okay. So thank you so much kepada yang join kita punya live pada hari ni. Sorry lah agak rush dalam masa 1 jam kita dapat cover for this topic. Oh by the way, siapa-siapa yang nak follow saya dekat Instagram or TikTok saya rasa ada 2 account yang saya simpan. Siapa-siapa yang nak follow kat TikTok, kat IG. So this is my account. This is my account on TikTok. On IG. TikTok ni dia. Korang boleh pergi follow. Thank you so much kepada Brainstormers kerana ajak saya untuk mengajar korang untuk chapter integration form 5 ni. Sepanjang, okay lah guys, saya nak tanya korang, sepanjang saya ajar awak 1 jam ni, awak faham tak apa benda saya ajar? Jujur lah guys, sebab saya first time ajar kat TikTok ni. Saya jarang lah ajar kat TikTok sebenarnya. Saya ajar dekat, banyakkan ajar di Telegram, dekat dalam Google Meet, kebanyakannya lah. Tapi setakat ni korang faham tak apa saya ajar? Faham tak? Alhamdulillah faham. Thank you so much. So kepada siapa yang bagi gift tadi, thank you so much. I really appreciate your gift. InsyaAllah nanti saya akan minta admin untuk, terima kasih Jago. Thank you guys kepada you guys jugalah kerana join kita punya live pada hari ni. Satu kata-kata motivate yang saya boleh bagi kat awak semua. Kita kalau sebagai seorang manusia ni kan, kalaulah kita ni sebenarnya berpegang kepada kacang. Apa tu kacang? Kacang lah kan, ataupun dalam yang saya belajar dulu lah, nuts. Kacang lah bahasa Inggeris dia, nuts. Iaitu apa? N stands for niat, U for stand usaha, T tawakal, and S sabar. Apabila kita gabungkan 4-4 ni, kalau kita niat betul-betul untuk kita nak study, kita usaha betul-betul untuk kita nak usaha nak berjaya, kita tawakal dengan Allah, doa baik-baik dengan dia, dan kita sabar dan banyakkan solat, InsyaAllah Tuhan will give you the best for the best. Okay, so apa-apa sekalipun, I wish you guys a very good luck for your midterms exam. Saya tahu korang ada midterm, dan saya mengharapkan yang terbaik lah. Jadi for next live, I hope that I could teach you for another topics, maybe maths, I guess, I don't know. Apa-apa pun, thank you so much kepada yang join kita punya live session pada hari ni. Apa-apa sekalipun, kita akan jumpa lagi di minggu hadapan. Kita jumpa lagi di masa akan datang.